Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pertamanya saya ingin ucapkan selamat datang kepada perwakilan pemuda Perikatan Nasional daripada Machang yang ada dalam Dewan pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, saya teruskan perbahasan saya pada petang ini. Dalam pembentangan Belanjawan 2024 tempoh hari, Perdana Menteri menyebut banyak perkataan-perkataan jargon seperti marca pada, arakian, intihak, sementelahan, walhasil, maha kaya, kendatipun. Rakyat langsung tak berminat pasal istilah kosong dan mengelirukan ini. Rakyat hanya berminat berkenaan intipati yang memberi kesan kepada hidup mereka. Majoriti rakyat berpendapat Belanjawan 2024 hanyalah business as usual. Pimai tangtu juga. Mereka tidak mengesan pembaharuan daripada segi dasar ekonomi. Sebab itulah kita memerlukan islah, yakni pembaharuan besar ke arah kebaikan. Menteri Kewangan petik perkataan kesenjangan. Pasti beliau tahu maksudnya ialah jurang ketidaksamaan. Orang kaya terlalu kaya, yang lain hidup makin susah. Kesenjangan tak dapat diatasi melalui retorik populis. Sebaliknya hanya boleh diatasi dengan keberanian politik, dengan izin political will dan pemikiran yang kritis. Inilah islah. Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi sering merungut dan merengek pasal kekangan fiskal dan hutang negara. Sampai pernah kata akan mempertimbangkan GST yang mereka selalu buruk-burukkan dulu. Tapi selepas beberapa hari kena hentam oleh rakyat, mereka buat pusingan you. Dalam Belanjawan 2024, GST tiada. Tapi cukai perkhidmatan dinaikkan ke 8%. Jika kita berjiwa islah, kita tidak taksub memburukkan atau mengagungkan mana-mana sistem cukai, GST atau SST. Ahli politik berjiwa islah tidak jumut. Sebaliknya, dia berani menyelami masalah di konsultasi isu. Ya, silakan. Terima kasih Terima kasih Tuan Ketua. Masa yang menjadi kerajaan sekarang duduk di sebelah sana sebagai pembangkang. Mereka mengkritik habis-habisan, terutamanya wakil-wakil daripada DAP. GST ini apa, semua ni menekan rakyat, apa semua minta diturun. Tiba-tiba bila mereka menjadi kerajaan, apa yang mereka tentang dulu sekarang ni mereka naik lagi menjadi 8%. Tak kisahlah GST ke ST, tapi increase of the tax. Ya, saya masih ingat Bagan, Kulai menyanyikan lagu A, B, C, D, GST. Ajar pada anak-anak kita. Menghasut rakyat membenci GST. Tapi kali ini mereka terpaksa menelan buah yang pahit itu. Jadi, Tuan Yang Dipertua, sistem fiskal mana-mana kerajaan bergantung kepada peraturan fiskal. Menurut Akta Pinjaman Tempatan 1959 yang kita amalkan sejak puluhan tahun, kita menggunakan dua jenis peraturan fiskal. Iaitu yang pertama, Balance Budget Rule atau belanjawan berimbang. Perbelanjaan mengurus tak boleh melebihi pendapatan kerajaan. Yang kedua, kita gunakan Debt Rule atau peraturan hutang. Kerajaan Malaysia hanya boleh berhutang untuk perbelanjaan pembangunan yang meningkatkan hutang negara. Hutang negara dikawal oleh had ceiling hutang, iaitu peratus kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK. Dalam rang undang-undang kewangan awal dan tanggungjawab fiskal yang baru diluluskan, telah berlaku penambahan peraturan baru jenis Expenditure Rule, iaitu belanja pembangunan mesti pada peratus tertentu daripada KDNK, dan peraturan defisit yang mesti rendah daripada kadar tertentu dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Pendek kata, pelbagai peraturan fiskal ditambah yang kesannya antara sama lain. Ini semua kerana ia nak menurunkan hutang negara. Saya teringat yang Muhammad Bagan masa dia menjadi Menteri Kewangan dulu, beliau pun menggunakan retorik yang sama sampai kata terpaksa batalkan pembinaan stesen LRT 3 yang pada hari ini yang diumumkan oleh Tambun menelan belanja satu stesen hampir 1 bilion untuk 5 stesen. Ini merugikan negara akibat terlampau gairah ingin mengurangkan defisit tanpa mengimbal kira manfaat kepada rakyat. Kerajaan Madani tidak akan beria begini kalau mereka tidak berpegang kepada sesuatu doktrin. Misalnya, doktrin neoliberalism yang bermati-matian nak hapuskan hutang negara. Dalam islah, kita berpaksikan ilmu dan akal, bukan doktrin. Dalam perbincangan fiskal antarabangsa, ada pengurusan fiskal yang bagus dan tidak bagus. Yang bagus ialah di mana cukai dan belanja kerajaan tidak menjerut rakyat ketika ekonomi suram.
Sekarang, semua tahu ekonomi negara suram dalam keadaan kos sara hidup tinggi. Tapi kerajaan nak naikkan cukai dan ada ura-ura nak kurangkan belanja subsidi. Sebelum menaikkan cukai atau gubah cukai baru, kita mesti terlebih dahulu memahami konsep peraturan fiskal yang bagus. Berapa kadar cukai dan apa cukai baru nak dicipta, semua itu perkara kedua. Tak guna buat peraturan tambahan dalam belanja pembangunan yang dah sedia ada. Kalau betul-betul islah, kita misalnya boleh memecahkan belanja pembangunan dan pengurusan kepada bentuk kategori perbelanjaan baru. Lepas itu barulah kita kenakan peraturan belanja supaya sistem fiskal kita menjadi lebih baik dan seterusnya merancangkan semula ekonomi rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Macam sikit lagi. Satu lagi. Silakan. Tadi disebut pasal subsidi tadi ni. Saya dapati disebut oleh masa pembentangan bajet bahawa subsidi diesel akan ditarik balik. Ini akan memberi kesan kepada ekonomi yang mana pengangkutan kilang-kilang menggunakan diesel ini akan terpaksa membayar dengan servis perkhidmatan yang dinaikkan pada 8%. Akhirnya, adakah rakyat yang akan menanggung semua kos-kos pengangkutan termasuk kilang-kilang ini akibat penarikan balik subsidi diesel ini? Ya, sudah pasti pendang. Ada knock-on effect yang jelas walaupun tidak dikenakan contohnya SST 8% ini kepada dalam sektor dan bidang pemakanan, tapi dalam contohnya pengangkutan. Kita tahu banyak PMKS kita menggunakan pick-up 4x4 untuk bawa barang-barang dia. Jadi semua ini akan menambahkan kos bila mana subsidi diesel ditarik dalam lantaran nilai ekonomi yang ada pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, negara kita adalah negara dagang. Selain daripada kita meningkatkan kadar perolehan negara. Boleh saya minta sikit penjelasan macam sekejap ya. Ringkas. Adakah Mak Macam ingat bahawa ketika pembentangan bajet ini ada dua perkara besar yang mungkin tidak disebut ataupun terlepas pandang di pihak kerajaan, iaitu bantuan musim tengkujuh kepada penoreh getah dan bantuan menunggu musim menuai untuk para petani kita. Tidak disebut dalam bajet untuk 2024. Adakah kerajaan ini sudah lupa jasa petani-petani kita dan penoreh-penoreh getah? Mungkin kerana mereka hari itu penyokong kuat PN, kerajaan sudah lupa jasa mereka dan sepatutnya diletakkan satu tanda bahawa kita menghargai pengorbanan mereka ni. Terima kasih. Ya, terima kasih Sik atas peringatan yang penting ini buat pihak kerajaan untuk jelaskan kepada kami. Jangan ada sebarang penindasan kepada pengundi-pengundi Perikatan Nasional di kalangan petani pesawah nelayan yang menyokong kita baru-baru ini. Tuan di-Pertua, saya lihat dalam statistik dagangan utama kita di antara kita dengan rakan dagang dunia, ada banyak lagi ruang-ruang yang boleh kita tambah baik selain daripada jumlah ekspor yang kita dapat dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat, EU dan Jepun. Saya nampak peluang-peluang perdagangan kita dengan negara-negara OIC boleh dipertingkatkan. Malah kadar dagang bilateral kita dengan negara-negara Afrika masih jauh lebih rendah. Sekitar pada tahun 2020 4.69 bilion US dollar sahaja. Dan lebih malang, negara-negara Asia Tengah, Central Asia, di kalangan negara Islam, Turkmenistan, Kazakhstan dan sebagainya, nilai dagangan kita masih rendah. Saya baru pulang daripada Rusia baru-baru ini di Kazan, berdekatan dengan Central Asia. Ada 20 juta umat Islam di Rusia. Ini pasaran cukup besar. Tapi cara kita mempromosi perdagangan kita dengan Rusia, khususnya adalah sektor halal, amat-amat mengecewakan. Jadi saya rasa ini peluang yang boleh kita gunakan untuk membantu negara menambah pendapatan, seterusnya membantu rakyat dalam hal-hal subsidi dan lain-lain. Tuan di-Pertua, antara pemacu ekonomi penting yang kita perlu ambil kira ialah bagaimana nak menyelamatkan syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana kita. Banyak SME atau PMKS kita terpaksa gulung tikar sebab tiada dasar afirmatif untuk membantu kelangsungan mereka. Bahkan mereka ditindas atas kelewatan pembayaran LHDN, KWSP, SOKSO dan HRD punya levy. Program peluang kedua PMKS susah nak lulus sebab masalah akaun PMKS kita untuk 2 tahun kebelakangan ini belum pulih sepenuhnya selepas COVID. Malah kita tahu dalam jalan-jalan baru-baru ini sektor PMKS dikejutkan dengan cukai keuntungan modal
modal, capital gain tax. Saya harap kerajaan pertimbangkan seperti mana di UK PMKS ada entrepreneur relief ataupun business asset disposal relief untuk membantu mana-mana SME kita, PMS kita yang terkesan teruk akibat cukai seperti ini. Ini kerana 80% PMKS kita tidak disedarakan dalam bursa. Jadi mereka terdedah kepada CGT ini yang akan merugikan mereka dalam membaik pulih syarikat. Pada masa yang sama, kita lihat banyak perolehan-perolehan kerajaan dan juga projek-projek mega, ECRL, MRT, perolehan MINDEF, Huawei, Starlink, tidak melalui ataupun belum dijelaskan kepada rakyat bagaimana peranan teknologi depository agency TDA di bawah Kementerian Kewangan untuk membantu PMKS kita terlibat secara langsung dalam perkongsian teknologi dan kepakaran ini. Kalau kita sudah ada perancangan ini, barulah PMKS kita boleh berdaya saing. Tuan Yang Di-Pertua, saya nak bawa suara PMKS Bumiputera kita yang tertekan. Pembabitan syarikat perusahaan kecil Bumiputera dalam perniagaan ekspor masih agak rendah, sekitar 20% daripada jumlah kira-kira sejuta usahawan PMKS di Malaysia pada 2019. Banyak lagi peluang-peluang ekspor yang tidak dapat diperolehi akibat mungkin kurang sokongan dan panduan daripada pihak kerajaan untuk membantu PMKS kita. Ada dua cabaran utama PMKS yang saya nampak terkesan kepada sektor Bumiputera. Yang pertama, mereka perlu besarkan kilang bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran untuk memenuhi permintaan baru. Yang kedua, mempelbagaikan pasaran, terutama pasaran ekspor bagi mendapatkan harga dan syarat penjualan lebih baik. Untuk pembesaran kilang PMKS, mereka memerlukan modal baru supaya modal dalaman sedia ada boleh diguna sebagai modal pusingan. Bagi tujuan ini adalah dicadangkan supaya kerajaan melalui institusi kewangan yang berlandaskan pembangunan menyediakan satu dana khas bagi pembesaran kilang PMKS dengan memberi pinjaman sehingga RM5 juta bagi sesebuah PMKS. Berbentuk dana mudah dengan kadar faedah yang rendah dan syarat pinjaman yang juga lebih mudah dengan mengambil kira purchase order telah diperolehi. Begitu juga dengan cadangan kepada Matret melalui bahagian pembangunan ekspornya diberi tambahan bajet bagi membangun PMKS utama Bumiputera memasuki pasaran global. Melalui pasaran ekspor, pembelian barangan oleh pengimport lazimnya dibuat secara tunai atau letter of credit yang mana boleh banyak membantu aliran tunai modal pusingan PMKS dibanding pembayaran secara consignment atau credit term di antara 30 hari hingga 3 bulan oleh pembeli tempatan. Jumlah bajet untuk PMKS besar, Tuan Di-Pertua, RM44 bilion. Tapi syarat pinjaman adalah terlalu ketat dan masa yang lama untuk diluluskan, purata 3 bulan daripada Exim Bank, SME Bank dan Bank Pembangunan. Dan mereka perlu membawa semangat developmental, bukan seperti bank-bank komersial yang lain yang menyusahkan dan menyukarkan PMKS kita. Dan saya menyokong penuh usaha kerajaan untuk consolidate DFI kita, gabungan Bank Pembangunan, SME Bank dan Exim Bank, agar ada satu pusat sehenti untuk PMKS kita. Tuan Di-Pertua, saya juga menyokong usaha kerajaan untuk menaikkan cukai gula untuk minuman bergula, dan ianya selain daripada disalurkan untuk rawatan diabetes atau dialisis, saya ingin cadangkan semula kepada kerajaan untuk salurkan pendapatan cukai ini membantu membiayai rancangan makanan tambahan untuk anak-anak kita diberi kat sekolah rendah yang boleh memanfaatkan 500,000 anak-anak di seluruh negara. Kenapa, Tuan Di-Pertua? Laporan dalam kajian tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menjelaskan di ibu kota kita, di Kuala Lumpur, 100 kanak-kanak yang ada, 97 hidup dalam kemiskinan. Mereka bukan saja miskin dari segi pendapatan, miskin juga kesihatan. Jadi malnourishment ini dengan izin perlu ditangani lebih teruk lepas COVID. Jadi gunakanlah cukai ini untuk bantu anak-anak kita yang terkesan akibat kurangnya zat dan gizi yang seimbang. Tuan Di-Pertua, saya juga menyuruh kerajaan mempercepatkan apa saja akta dan undang-undang untuk membantu pekerja-pekerja gig. Di Singapura mereka telah dan akan putuskan laksanakan undang-undang ini pada tahun hadapan. Dan di Malaysia saya dengar menteri kata belum habis buat kajian lagi. Sebab ramai yang terkesan akibat kesan pandemik dan peluang pekerjaan.
Skim keselamatan sosial pekerja sendiri yang ada oleh kerajaan bagus, tapi kita perlu undang-undang untuk membantu pekerja mendapat hak daripada majikan-majikan platform gig ekonomi ini. Yang terakhir, Tuan Ketua, sebelum saya landing, saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan sebab tidak disebut dalam belanjawan baru-baru ini untuk menggunakan kekuatan, dan ini apa yang Ketua Perbankan cadangkan pada tempoh hari, jadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global untuk menarik pelajar-pelajar asing dan juga melahirkan sebagai satu soft power kita. Bila mana ramai bekas-bekas pelajar kita kini, Tuan Ketua, menjadi menteri di Tanzania, di South Africa, di negara-negara Timur Tengah. Jadi ini perkara-perkara yang dapat membantu untuk kita meluaskan rakan dagang pada masa akan datang. Jadi Tuan Ketua, saya nampak belanjawan ini banyak kekurangan, tapi boleh diperbaiki dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh rakan-rakan ahli parlimen di dua-dua belah pihak. Sekian, terima kasih.